Okey, hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam kekeluargaan. Apa khabar adik-adik semua kat luar sana? Khabar Alright, semua. so hari ni sangat special ya sebab kita bersiaran langsung di IG K15 Negeri Sembilan. Dan kita bersama dengan tetamu jemputan kita yang begitu manis orangnya ni. Dia sekarang ni situasi dia dekat bawah saya. Okay. So kita bersama dengan adik Izzati yang merupakan sahabat K15. Adik Izzati bukan biasa-biasa tau. Dia merupakan graduan counselling. Bidang counselling. Belum graduan lagi, final year baru. Final year. Final year baru. Daripada bidang counselling dan daripada Universiti Melaya. Betul Izzati. Apa khabar Izzati? Mungkin boleh cerita sikit lah background awak. Okay, khabar baik Kak Yuri. Okay, background saya, perkenalkan diri lah sebelum kita nak start nanti kan. Okay, saya Nur Izzati, panggil Izzati je. Saya final year student counselling di UM. Dan sekarang tengah menjalin praktikal lah. Okay, itu je lah kot backgroundnya. Okay. Okay, so kita masuk teruslah dekat kita punya tajuk sekarang ni kan. Dan hari ni kita nak cerita pasal personality, Izzati. Betul. Kenali apa itu personality. Orang cakap pasal personality ni semua melibatkan diri, betul tak? Apa itu personality sebenarnya? Okay, sebelum tu saya nak cakap lah kita punya perkongsian ni insyaAllah serba sedikit memberi maklumat yang kepada adik-adik remaja di luar sana. Okay, sebelum tu personality, macam Kak Yuri kata tadi, apa itu personality sebenarnya? Kalau kita secara pasar ni orang kata personality ni macam perangai, attitude kita lah. Tapi kalau kita nak tengok secara psikologikal ni Kak Yuri kan, personality ni dalam bahasa Latin dia ada personalis tau. Okay, personalis ni bermaksud peribadi, sifat peribadi seseorang itu. Okay, tapi kalau kita nak tengok secara lebih menariknya, persona membawa maksud sendiri kepada topeng. Yang katakan kalau biasanya kalau kita pakai topeng Ultraman kan, contohlah pakai Ultraman, mesti kita akan berkuatakan macam Ultraman, betul? Okay, tapi sekarang ni kita nak cakap lah kenapa kita nak kaitkan Ultraman pula. Kenapa kita nak kaitkan topeng dengan personality ni? Sebabnya setiap orang tu akan pakai topeng. Topeng ni dia akan berperanan sebagai topeng tu. Contoh kalau remaja-remaja adik-adik di luar sana ni yang tengah mendengar ni, mungkin remaja ni sedang memegang topeng sebagai seorang pelajar, sebagai seorang adik, sebagai seorang anak, sebagai seorang rakan. So bila dia pakai topeng tu, dia akan berperanan sebagai seorang rakan lah, contoh. Tapi ada juga sebenarnya yang menyatakan bahawa personality ni dia sebenarnya kombinasi tau. Bila contoh kita panggil dia seorang yang banyak cakap, yang periang, yang suka bersosial dengan orang, kita panggil dia satu personality extrovert kat situ. Kat situ dikombinasi kepada semua trait-trait tu, dia akan combinekan menjadi satu personality. Okay, itu orang kata definisi personality tu sendiri lah kan. Tapi sekarang kita nak cerita pasal ujian personality. Jadi kita boleh tahu personality kita melalui ujian ke ataupun kita memang ada personality ke, macam mana? Okay, memang kita ada personality, tapi kalau macam mana kita nak tahu personality kita tu, kita boleh jalani ujian personality. Macam tajuk kita hari ni adalah kenali apa ujian personality kan, ujian personality. Okay, ujian personality ni kita nak buat apa itu ujian personality adalah sebab kita nak tahu, kita nak kenal diri kita dengan lebih terperinci. Mungkin sebelum ni kita dah tahu dah, kita ni jenis yang suka senyap, kita tak suka bergaul dengan orang, tapi kita tak tahu kenapa aku jadi macam tu. Kat situ kan. So bila kita buat ini personality, kita dah tahu dah kita punya personality macam mana, kita jenis macam mana dengan orang. Sebenarnya secara tak langsung ni Kak Yuri kan, kita tengah membantu diri kita. Mengenal diri kita lah kira. Betul. Kita kena bantu diri kita macam mana kita nak bantu, nak kenal diri kita dengan lebih lanjut lah. Tapi sebenarnya saya dekat sini saya nak kongsi satu pendedahan ataupun awareness lah. Mungkin dekat adik-adik kat sana, remaja-remaja, mungkin dah scroll Twitter kan. Dia scroll Twitter, lepas tu dia jumpa satu alat ujian personality. Contoh dia kata, kalau letak tangan macam ni silam, silang tangan kan. Disilang tangan, dia kata, kalau tangan kanan ke atas, personality macam ni. Kalau kanan kiri, tangan kiri kat bawah, personality macam tu. Itu kita,
itu kita panggil pseudo pseudoscience. Nyatakan itu tak ada kajian, kita tak cakap pun tangan kanan. Betul. Tak ada kajian yang sahih nyatakan tangan kanan ke atas personality macam tu. Macam tu lah. So secara rafi dia, secara concludekan dia punya personality test tu adalah satu personality ujian yang kita bantu diri kita untuk mengenali diri kita dengan lebih lanjut. Betul, sebab sekarang ni memang banyak sangat ujian personality kat luar yang kita boleh cakap kalau tengok birthday lah, betul tak? Ya, betul. Ataupun cara memandu, pernah lah juga apa yang cara memandu macam ni, dia punya personality macam ni, betul tak? Tapi tak ada yang kajian sahih lah untuk ujian-ujian personality yang macam ni. Okey, macam Izzati cakap tadi kan, untuk kita tahu personality kita dengan lebih dalam. Selain tu Izzati, apa lagi kepentingan kita buat ujian personality ni? Apa kebaikan kita buat ujian personality? Okay, bila kita dah buat ujian personality ni kan, dia akan keluar result. Contoh kalau kita buat yang self report punya lah, yang ada soalan, and then kita jawab ya ataupun tidak kan. Dia akan tanya situasi, macam mana tingkah laku kita dalam situasi tu. Kalau ujian personality ni, kita akan tahu tentang kelemahan kita, kita punya kelebihan kita. So kat situ kita dah tahu dah, kalau kelebihan kita tu kita boleh guna tau kelebihan yang kita dapat tu untuk meningkatkan lagi prestasi kita pada masa macam remaja sekarang yang tengah belajar kan, yang mungkin dia tak kenal personality dia, tapi bila dia buat ujian personality ni, dia dah tahu kelebihan dia, dia akan gunakan ujian kelebihan dia tu untuk meningkatkan lagi prestasi dia. Tapi kalau ujian personality kita dah ada kelebihan dia, ada juga kelemahan dia. Adakah kelemahan tu, saya tanya kat Yuri lah ya. Okay. Boleh? Okay. Adakah kelemahan tu kita akan simpan dia jadi kelemahan kita selama-lamanya? Tak boleh lah. Mungkin bila kita dah tahu kelemahan kita, kita cuba untuk perbaiki dia balik. Betul tak? Betul. Keyword dia sebenarnya memperbaiki. Okay. Bila kita dah tahu personality kita ni kurang daripada segini, mungkin kita perlu perbaiki dia. Contohlah kalau kita katakan seorang introvert. Okay, introvert ataupun orang kata yang pendiam, secara bahasa biasa kita gunakan adalah seorang yang pendiam kan. So bila pendiam ni dia akan tak bersosial dengan orang. Kalau bekerja pun dia suka sorang-sorang, makan sorang-sorang macam tu kan. Tapi bila dia bekerja ataupun dia ada satu kelompok yang memang dia suka bercakap, dia perlu masuk dalam kelompok tersebut, dia kena perbaiki personality dia daripada segi macam mana nak berinteraksi dengan orang. So secara tak langsung sebenarnya untuk tahulah kelemahan diri kita, kelebihan diri kita untuk kita perbaiki diri macam tu. Mungkin akak boleh tambah sikit lah. Kalau boleh. selain itu juga penting untuk pemilihan kerjaya sebab kita ada macam jenis personality kan. So kalau daripada pemilihan kerjaya itu bonus lah untuk kita kalau kita dapat tahu mana lagi kelebihan ada dalam diri kita. So kita boleh memperbaiki lagi, betul tak Izzati? Okay, betul. Macam ada juga personality test yang kita boleh gunakan untuk remaja-remaja yang lepasan SPM yang nak masuk ke alam universiti ni kan, nak pilih kursus-kursus mana yang sesuai dengan diri dia. Kita boleh jalankan personality test tu untuk kita kenal adakah personality aku ni akan sesuai dengan apa yang kita masuk nanti, kursus yang akan kita masuk masa universiti nanti. Bila sesuai, kita bolehlah pilih kursus tersebut supaya kita tak adalah nak tengok semua kursus yang ada kan. Banyak. Kita tengok semua, bila banyak pilihan tu kita jadi pening. So bila kita dah buat personality test, kita pilih mana satu kursus yang sesuai dengan kita. Okay, lagi satu Kak, saya nak kongsi lagi macam tadi Kak kata kejaya kan. Betul. Okay, kejaya ni pula kita boleh sebenarnya buat personality test kita, diri kita sendiri dengan tempat kerja yang kita akan bekerja nanti. Contohlah student final year macam saya. Ataupun student final year yang tengah ni, saya nampak ada beberapa student final year sebenarnya masuk dalam live ni. Okay, yang diorang mungkin nak bekerja nanti, so diorang nak tengok personality tempat kerja dengan personality diorang match tak. Kalau dah match, diorang barangkali untuk diorang pilih tu akan tinggi lah supaya boleh, kita tanyalah Kak Yuri, kenapa agaknya kita kena match kedua personality ni Kak?
supaya kita boleh buat kita bersesuaian dengan kejayaan tu dan kita boleh buat pertingkatkan skill kita semasa kita bekerja. Betul. So nanti kita akan lebih gembira buat kerja tu sebab sesuaikan dengan diri kita, kita rasa selesa, kita tak rasa macam burn out, stres buat kerja tu sebab dia selesa dengan diri kita. So bila dah selesa tu, kita dah boleh buat kerja tu dengan baik lah. Okay, itu saya rasa untuk kepentingan tu. Okey, selain tu kan Izzati, kita tahu dekat internet macam Izzati pun tahu kan tadi tunjuk contoh bulan kelahiran, cara bawa kereta, cara pegang tangan pun orang kata kita boleh tahu personality kita. Bentuk kuku ke. Ada banyak kan jenis-jenis. Boleh tak Izzati cerita sikit, ada tak apa jenis-jenis ujian personality yang ada sebenarnya? Okay, ujian personality yang selalu kita gunakan, orang kata yang terkenal lah kalau nak buat klien-klien kita nak buat ke ataupun ada remaja-remaja nak try buat ke, kita ada Big Five personality. Yang Big Five personality ni jenis yang kalau kita nak kerja mungkin ada majikan yang akan gunakan lah. So, contohnya dalam Big Five personality ni akan bincangkan mengenai extrovert kita. Okay, kita akan bincangkan mengenai kesetujuan ataupun agreeableness kita ataupun openness kita, kita punya neuroticism kita, macam tu. Itu Big Five personality. Tapi mungkin kita nak tahu lebih banyak lagi Kak. Kita punya ketahanan, kita punya introvert, kita punya intellectual, kita boleh jalankan personality SIDIC, iaitu daripada Profesor SIDIC daripada UTM. Dan seterusnya kita ada juga personality warna, inventory personality warna, IPW. Okay, warna ni kita tanyalah kat Akak. Kita bagi quiz lah. Okay, agak-agak ada berapa warna dalam IPW ni? Sebab aku tak pernah buat lagi yang ni. Mungkin ada 5? 5? Bukan. Dia 4 sahaja. 4 saja. Okay, ada 4 sahaja. So ada hijau, ada biru, ada emas, ada jingga. So setiap warna ni dia akan bagi tahulah personality hijau macam mana, personality biru macam mana. So kat situ kita nampak daripada segi kita bekerja ataupun segi kita belajar macam mana, kita berinteraksi dengan orang macam mana. Daripada ujian personality macam ni kita boleh tengoklah. Ataupun lagi satu, kita nak kongsikan mengenai personality dog. Ada 4 haiwan tu. Kat situ dia ada burung merak, ada burung hantu, ada burung helang dan burung merpati. Itu adalah ujian-ujian yang boleh dijalankan kalau remaja-remaja kat sana nak try lah untuk buat ujian personality. Menarik dengar-dengar pasal warna lah, haiwan lah, betul tak? Betul. Tapi sebenarnya ada banyak lagi kan. Macam mungkin aku boleh tambah sikit dekat inventory Big Five tadi. Sangat menarik sebab ada banyak dimensi yang kita boleh tengok kan. Terutamanya daripada extrovert, introvert. Dari situ sebenarnya banyak orang cakap, alamak saya ni lepas buat lah contohnya kan Izzati. Kita buat ujian personality tu kita dapat kita introvert. So kebanyakannya rasanya benda tu sesuatu yang kelemahan. Hakikatnya ada kelebihan di sebalik personality sendiri. Betul tak? Betul-betul. So maksudnya tak adalah cakap kalau introvert dia jenis yang tak okey. Kalau extrovert dia jenis yang paling bagus. Tapi sebenarnya setiap personality tu ada dia punya kelebihan dia, keistimewaan dia. Macam saya katakan tadi, keunikan. Keunikan kepada setiap personality tu. Jadi mungkin boleh tambah juga kita ni memang dah ada dah personality tu sebenarnya dalam diri kita. Cuma mungkin mana yang lebih domain lah orang kata, betul tak? Betul. Mungkin kita pun ada introvertnya. Contohnya kalau kita buat ujian personality, kita extrovert. Tapi sebenarnya kita ada timing yang kita akan jadi introvert. Yes. Jadi tak semestinya bukan nak cakap kita tidak boleh percaya ujian personality. Cuma untuk percaya 100%, maksudnya tidaklah. Betul tak Izzati? Ya betul. Kita boleh jalankan kita punya personality test tu, tapi bila ada orang yang buat kan, kita kenapa tak match ni? Kenapa ada certain result ni bukan diri saya ni? Bukan diri kita kan? Tapi sebenarnya kat situlah kita katakan perbezaan. Ada perbezaan, mungkin ada perubahan daripada personality. Okay? Tapi saya nak kongsikan satu
apa orang kata personality baru, tak ada baru pun, iaitu campuran ataupun kombinasi daripada extrovert dan juga introvert. Kak pernah dengar tak pasal dua benda ni ataupun kita punya viewers pernah dengar? Alamak, nak pula ni bising sikit. Okay. Okay, kombinasi antara extrovert dan introvert adalah ambivert. Yes. Maksudnya ada kedua-duanya. Tengah-tengah lah kiranya, betul tak? Ya, betul. Di tengah-tengah. So bila situasi ni mungkin orang tu akan lebih bersosial ataupun tidak bersosial. Kat situ kita boleh tengok lah. Okay. Mungkin kita boleh tambah jugalah selain daripada ujian macam Big Five dan sebagainya, kita pun ada ujian DAS untuk tengok tahap tekanan kita. Kita pun ada ujian gaya bercinta, macam-macam sebenarnya adik-adik dekat luar sana boleh buat. Cuma Zati, kalau kita nak buat ujian personality ni macam mana sebenarnya? Boleh ke kita buat online je ke? Ke kita kena jumpa kaunselor ke? Macam mana? Okay, kalau sekarang ramai kan remaja yang ada orang rasa ingin tahu yang tinggi. Curious kan? Dia curious sangat. Apalah personality saya ni? So dia Google. So dia buat dekat Google. Okay, Google ada kita tengoklah sahih ataupun tidak sahih. Tapi kalau biasanya kalau nak buat ujian personality ni boleh buat online, tapi lebih baik kalau ada orang yang tolong guide. Maksudnya ada orang yang pakar yang tolong guide lah. Atau lebih baik lagi boleh jumpa terus ke kaunselor ataupun mana-mana yang boleh refer untuk buat ujian-ujian macam ni. Sebab kita dapat jawapan yang lebih tepat kan. Kalau kita buat online tu, kita dah buat, kita dah tak tahu jawapan dia macam tu lah. Okay, mungkin aku boleh tambah sikit lah. Kalau kalau kita selalu tengok orang tengok zodiak lah dan sebagainya, lahir macam yang cakap tadi. Sebenarnya ada satu, kalau psikologi ada satu teori dalam Barnum effect kita panggil. Dalam dia merupakan satu psychological phenomena di mana kita bila kita baca statement tu kita buat betul ni kita ni. Hakikatnya macam wow kan? Tu, betul. Hakikatnya statement tu untuk semua, general, it's in general tau. Tapi so kita punya dia kira akan jadi bias lah sebab kita rasa dia ni cakap pasal kita lah. Cuma kalau dalam Barnum effect ni kan, mungkin akak boleh share sikit, selalu kita akan ambil satu statement yang positif je. Contohnya yang lahir bulan ni dia sangat ceria. Yeah. Akulah. Tapi ditulis kan kalau ditulis dan sangat pemarah. Bukan. Betul. Tapi sebenarnya sebab itulah selalunya dalam ujian psikologi diorang akan ujian personality diorang akan letak statement yang positif berbanding negatif. Sebab bila statement negatif ni kita tend untuk protect diri kita. Kan aku bukan macam tu. Betul tak? Betul. So selalunya kita akan cakap saya personality macam ni seorang yang agak marah kerana apabila kita mengusik keluarganya ke macam tu. So ada statement yang positif baru kita rasa ya kot, aku kot. Mungkin macam tu lah. Okay, macam akak cakap tadi, dia samalah dengan pseudoscience tu kan, yang dikatakan dibagilah ayat-ayat yang bombastik, yang wow, betul. Macam orang baca je macam betul ni aku ni, macam tu lah kan. Tapi sebenarnya macam akak kata tadi sebenarnya general, semua orang tu bila macam tu dia akan rasa ada personality yang macam tu. Okay. Tapi saya tadi tertarik, macam tadi Kak kata sebenarnya kita dalam kaunseling ataupun psikologi ni sebenarnya ada beberapa alat ujian. Salah satunya itu DAS kan. Okay, saya nak kongsikan macam mana kita nak kaitkan DAS dengan personality, ujian personality ni. Adakah bila saya ataupun ada yang remaja-remaja yang masuk ke alam universiti, yang first time ni jauh daripada keluarga, yang jauh daripada kampung kan, bila masuk je tempat baru diorang ada satu sikap yang orang kata sukar untuk melepaskan rumah. Maksudnya dia homesick lah, dia tak boleh selesakan diri dengan persekitaran baru lagi kan. So macam mana kaunselor tu akan bantu, dia akan berikan dulu dia punya personality test ni, dia akan tengok mungkin contoh dia punya kebergantungan dia, adakah tinggi, ataupun dia punya introvert dia pun tinggi. So daripada situ kita akan tengok jugalah, sekedar bantu klien tu akan tengok. So kalau introvert dia tinggi, kita akan bantu dia macam mana dia nak masuk dalam satu kelompok yang baharu, yang totally baharu kan.
Lepas tu kalau yang kebergantungan dia tinggi dengan keluarga before ni, macam mana kita nak kurangkan kebergantungan dia? Okay. Lagi satu orang yang selalu salah anggap lah apabila kita buat ujian stres, bila kita dapat tengok kita punya kadar stres tu tinggi, kita akan cakap, aku ni ada depress ke? Dan satu lagi benda yang sepatutnya untuk kita bagi awareness kat luar sana, sebenarnya term stres dengan depresi sangat berbeza. Kita tak boleh cakap, depress lah. Sebab depress dengan stres satu benda yang berbeza. Sedangkan stres, semua orang ada stres. Cuma bagaimana kita nak handle stres kita, macam mana kita nak cope dengan dia, itu yang buat kita punya level stres berkurang. Cuma akan berlakunya stres, akan berlakunya depression. Tidak dapat mengawal stres kita. Jadi tak boleh terus dengan satu ujian, contohnya kita buat ujian stres, aku depres ni, tak boleh. Dia macam penyakit jugalah. Kan? Kalau kita terus tengok simptom demam-demam, ni ada kanser ni, tak boleh kita nak buat judgement macam tu kan. Kita kena pergilah jumpa psikologis or counselling, pergi counselling, jumpa counselor untuk kita buat beberapa assessment lah orang cakap. Untuk assessment kita ada depression macam tu. Tak boleh nak terus assume dia ni ada depression lah, masalah ni, tak boleh. Dia tak boleh diagnose terus lah. Macam kalau dia jumpa kaunselor sendiri pun, kita hanya mampu untuk buat saringan awal. So kalau dia punya contoh, dia punya scoring dia terlalu tinggi, kita memang akan refer kepada dia pakar untuk selesaikan isu-isu seperti itulah. Kan, betul. Okey, tapi kan Izzati, nak tanya jugalah. Personality kita ni boleh berubah-ubah ke Izzati? Okey, tadi pun saya nampak satu komen tu, dia kata, adakah personality kita ni boleh berubah-ubah? Okey, jawapan dia, macam tadi saya katakan pakai topeng dia pakai topeng ibu ataupun dia remaja lah sekarang kan, dia pakai topeng anak, dia akan berkelakuan seperti seorang anak. Kalau dia pakai topeng seorang adik, dia akan berkelakuan sebagai seorang adik. Okey, kalau adalah beberapa teori yang menyatakan sebenarnya personality ni boleh berubah. Okey, kalau contoh kalau kita tengok behaviorism iaitu B.F. Skinner, macam kita boleh kongsikan lah ada beberapa pandangan daripada orang-orang yang buat kajian ni. Okey, B.F. Skinner ni menyatakan sebenarnya bukan mudah untuk kita diagnose ataupun kita nak cakap, seorang ni macam contohlah Kak Yuri ni yakinlah bila bercakap dengan orang, so mesti dia jenis yang orang extrovert. Tapi B.F. Skinner kata tak semudah itu untuk kita cakap personality orang macam tu tau. Okey, lagi satu B.F. Skinner juga cakap, B.F. Skinner yang cakap tau benda ni. Okey, bukan saya cakap, memang ada kajian yang menyatakan yang bahawasanya ada teori dia menyatakan bahawa seseorang itu dia akan kekalkan tingkah laku dia atau personality dia mengikut kepada penerimaan daripada persekitaran. Nampak macam apalah Izzati cakap ni, susahnya ayat dia ni kan. Tapi kita nak ringkaskan lah, macam contoh lah, satu remaja ni saya yakin percayalah mesti remaja-remaja ni ada beberapa kelompok kawan kan. Tak nampak? Ada beberapa kelompok kawan. Contoh kalau dia ke kelompok yang pertama, dia berkelakuan seperti seorang yang ekstrovert, yang jenis yang periang, yang banyak tanya, yang banyak cakap. So penerimaan orang dalam sekeliling tu mereka rasa terima, maksudnya lebih gembira lah. So bila orang remaja tu ataupun individu yang berkelakuan seperti itu, dia akan rasa gembira ataupun orang kata positive reinforcement ataupun peneguhan. Pernah dengar? Okay? So dia akan repeat balik kelakuan yang sama. Tapi contoh kalau dia ke kelompok yang berbeza, dia rasa bila dia banyak cakap, dia banyak tanya, kelompok tu tak berapa nak terima lah orang yang macam tu. Mesti orang tu cakap, kenapa awak banyak cakap ni? Kenapa banyak sangat cakap ni? Macam tu. So bila dia rasa penerimaan orang tu dia tak terima, so dia akan kurangkan sedikit personality ni. Keyword dia sebenarnya kurangkan. Dia tak akan jadi totally lain daripada personality asal dia. Masih personality yang sama. Masih lagi personality yang sama. Itu kalau kita tengok daripada teori B.F. Skinner. Tapi ada juga kalau kita tengok daripada Abraham Maslow. Itu satu kajian daripada humanistik, teori humanistik yang dia lebih person centered dan lebih people oriented kan.
yang menyatakan kalau pernah dengar mengenai Abraham Maslow, dia terkenal dengan hierarki keperluan Maslow. Dia ada 5. Dia ada 5 hierarki. Yang paling bawah, dia nak ke atas tu, dia akan ubah sedikit personality dia. Contoh kalau daripada hierarki tu kan, kita daripada bawah, dia daripada fisiologi dia akan kepada keselamatan dia akan kepada kasih sayang dia. So bila nak ke setiap level tu, ke next level tu, dia akan ubah sedikit personality dia. Macam tadi ada kata bergantung kepada keadaan. Ya betul, bergantung kepada keadaan itu menurut B.S. Skinner lah. Sebab dia katakan kalau penerimaan daripada orang tu diterima, dia akan berkelakuan seperti itu. Itu daripada behaviorism dengan humanistik. Tapi sebenarnya banyak lagi teori-teori, tapi tak cukup lah kalau kita nak kupas one by one kan daripada Betul. Okay, jadi kan Zaki, so untuk semua ujian-ujian personality yang kita buat ni tepat ke sebenarnya? Okay, sebab kita dah yang macam kalau yang sahih dia akan tepat lah, tapi tidak 100%. Bukan kita kata saya dapat seorang yang introvert lah, so memang saya lebih introvert lah, memang saya paling introvert lah macam tu. Tapi sebenarnya personality ni boleh berubah kan, dan jawapan ataupun result yang kita dapat, scoring kita dapat daripada personality tu juga, ujian personality tu juga adalah bukan 100%. Dia mungkin berubah daripada segi tepat ataupun tidak adalah bergantung kepada macam mana cakap diri kita. Maksudnya betul dia punya scoring tu, scoring betul sebab adanya kajian yang telah dijalankan. Tapi bukan pseudoscience yang macam saya cakap tadi, yang tangan ke atas ke Macam-macam macam mana ke kan. Tu bukanlah. Tapi InsyaAllah, tapi kalau sebabkan kajian yang telah dijalankan tu tepat, tapi bukan 100%. Okey, mungkin kita boleh pergi kepada soalan-soalan Zati. Boleh. Cakap, adakah seseorang punya personality berubah mengikut circle seseorang? Yes. Macam Zati ada explain kan? Betul, dia akan berubah macam saya cakap tadi menurut B.S. Skinner. Mengatakan bahawa macam mana penerimaan persekitaran tu. Kalau penerimaan orang tu dia boleh terima untuk orang tu extrovert, dia akan kekalkan dia punya personality. Tapi kalau dia ke kelompok lain, dia rasa orang tu tak boleh terima, dia akan kurangkan. Bukan nak kata dia fake tau Kak Yuri tau. Dia tapi dia nak katakan kita nak beradaptasi lah dengan situasi. Betul. Macam mana dia kembangkan. Takat kita akan jadi dengan dia ni kenapa dia ni baik sangat asal dia ni lembut sangat Hakikatnya kita cuba beradaptasi dengan situasi, keadaan dengan orang tu. Mungkin dengan orang ni kita akan lebih open lah orang cakap. Jadi personality ni secara generalnya dia tak akan berubah. Memang akan ada je dekat diri kita. Cuma melalui ujian-ujian personality ni kita bolehlah bagaimana mungkin sesuatu yang kelemahan kita cakap untuk diri kita. Contohnya akak bagi kadar kebergantungan. Betul. Mungkin dalam ujian personality sidik, betul? Kalau kita buat ada kebergantungan. Mungkin kalau kebergantungan kita punya scoring tu agak tinggi, mungkin kita boleh buat sesuatu untuk kita lebih berani ambil risiko ke, tidak terlalu bergantung ke dan sebagainya lah. Jadi sebenarnya ujian-ujian personality ni penting untuk kita faham diri kita. Dan bukannya 100% nak percaya macam aku ni memang introvert kan? Memang gempak lah hidup aku ni, memang aku perform lah. Tapi kita pun ada kelemahan-kelemahan kita juga. Dan mungkin kita boleh memperbaiki apa-apa kelemahan yang kita ada macam tu. Tapi ada juga orang yang menggunakan personality ni sebagai satu defense mechanism untuk diri dia. Contoh kalau dia kata dia buat ujian personality lah, contoh lah kan, dia buat personality. So dia dapat introvert. So dia kata, saya jenis introvert. So saya tak boleh bercakap dengan orang ni, saya tak boleh bersosial dengan orang. Saya tak boleh buat bekerjasama dengan orang ni, tak boleh. Kita kena tahu, introvert bagus, tapi kalau terlalu tinggi pun tak bagus sangat. Kita kena rendahkan sedikit. Balance kan, kita seimbangkan dengan orang sekeliling kita. Dan kita tak boleh nak ubah personality kita. Macam cakap lah, kita ada introvert juga dalam diri, kita ada extrovert. Cuma kira macam mana satu domain kita, mana kita lebih dan ada orang cakap contoh lah bagi kalau kita dah tengok buat ujian personality, kita rasa diri kita more introvert.
sebenarnya ada je kelebihan di dalam diri introvert. Contohnya ada orang yang lebih pendiam ni, lebih reserve ni, dia seorang yang thinker sebenarnya. Lebih banyak berfikir, senyap dia berfikir, otak dia laju. Berjalan je. Ya, Betul. berbanding dengan orang yang lebih banyak macam mana? Banyak bercakap lah, lebih open, betul tak? Okey. Rasanya itu sajalah untuk hari ini kita Izati. Macam-macam dah kita share daripada adik Izati kita hari ini. Terima kasih juga sebab jemput. Untuk adik-adik kat luar sana, kalau nak buat ujian personality dekat online ni boleh, cuma jangan terlalu percaya sebab kesahihannya itulah. Cuma kalau nak datang kepada jumpa kaunselor, boleh datang ke K15 nanti. K15 pun kita ada kaunselor juga. Cuma dalam keadaan sekarang ni, keadaan lockdown, semua kena stay at home, stay safe, jangan keluar rumah dan sebagainya, jaga kebersihan semualah. Sebab sekarang ni macam-macam kan. And terima kasih lagi sekali kepada adik Izati untuk hari ini ya. Saya harap perkongsian ni bolehlah dapat info dekat remaja kat sana. InsyaAllah, harap adik-adik yang tengok live ni dapatlah something daripada kami. Okey, itu saja daripada saya Kak Yuri. InsyaAllah kita jumpa lain kali di live next. Live seterusnya. Alright, bye-bye. Bye. Thank you. Thank you semua.